Ada siapa-siapa yang nak beri soalan? Tanyakan soalan. Saya start dulu. Soalan susah ke senang? Soalan jahat, soalan provokatif. Hello, saya mula dengan soalan provokatif. Pertama sekali, tadi saudara Mustaqim ada sebut bahawa perbincangan akar yang dibawa oleh Hayek itu sendiri adalah tentang kebebasan, ya, untuk memelihara kebebasan. Tapi ada beberapa saya rasa detik yang ironi. Misalnya dalam konteks kenapa Hayek menyokong rampasan kuasa. Dia ada dijelaskan, kalau tak silap saya di dia ada dijelaskan kenapa dia menyokong rampasan kuasa di Chile di bawah di Chile Agustin Pinochet, ya. Dia sebut ada kalanya kita perlu jadi diktator untuk menyebarkan idea-idea kebebasan. Dekat situ seolah-olah ada ironi, dan saya minta penjelasan daripada Mustaqim itu sendiri. Dan soalan kedua, saya lihat dalam debat ekonomi besar selalu dikaitkan idea di antara Hayek dan Keynes. Ya, ini debat besar. Tapi apa yang saya lihat seolah-olah idea Keynesian itu lebih menyerlah. Kita ambil daripada contoh bagaimana Amerika zaman New Deal keluar daripada the Great Recession 1929. Ya, bagaimana ada wujud Bretton Woods Agreement dan sebagainya, dan akhirnya kita lihat bahawa idea-idea Keynes lebih menonjol, dan idea-idea Keynes ini juga yang melahirkan badan-badan apa yang disebut sebagai the regulatory body seperti IMF, Bank Dunia, WTO dan sebagainya, muncul daripada idea-idea yang dibincangkan oleh fahaman ekonomi Keynes, ya. Dan soal kedua, saya lihat juga sekarang ini kita sudah apa yang Hayek cuba bawa, saya rasa mungkin dalam konteks zaman dia tentang perlawanan antara sosialisme dan kapitalisme. Tapi kalau kita lihat dalam misalnya selepas Perang Dingin, kita lihat wacana itu bukan lagi tentang sosialisme atau kapitalisme, tapi di antara versi-versi kapitalisme itu kan, Keynesian, Hayek, ataupun model Amerika, model Jerman, dan banyak lagi variasi-variasi model yang lain. Dan kita lihat juga selepas apa yang dikatakan sebagai subprime crisis 2008 di Amerika itu sendiri, seolah-olah pemikir-pemikir Hayek ni agak ketinggalan dalam mewacanakan idea berbanding dengan tokoh-tokoh Keynesian. Kalau kita lihat rujukan-rujukan pakar-pakar ekonomi, selalu dirujuk seperti Joseph Stiglitz, Paul Krugman, ataupun pemenang Nobel Ekonomi itu sendiri, Robert Shiller tu saya lihat dia sebagai seorang Keynesian. Dan adakah kalau kita lihat dalam wacana sekarang, seolah-olah Hayek itu sendiri sudah bukan kata tidak relevan, tapi dalam wacana ekonomi itu sendiri dia seolah-olah dia semakin tidak dapat bersaing dengan golongan Keynesian. Apa pandangan penterjemah? Ni dia tanya soalan untuk ahli ekonomi. Okey. Pertama sekali yang masalah yang Azri sebut tadi pasal Hayek dan Chile, Pinochet, kan? Dia memang itu kontroversi lah. Bila Hayek kata, lebih kurang dia kata lebih baik dictatorship yang liberal daripada demokrasi yang tak liberal. Saya tergoda untuk setuju dengan Hayek. Dia sama macam kalau hari ini pengalaman beberapa negara yang hari ini yang menang kuasa dengan cara demokrasi, dengan cara pilihan raya, tapi kemudian dia introduce, dia kenalkan langkah-langkah yang selepas satu jangka masa akan membunuh demokrasi. Jadi saya cuba untuk faham Hayek punya Hayek yang Hayek sebut kata tadi dictatorship yang liberal tu lebih baik dalam konteks tu. Sebab dictatorship yang liberal satu hari nanti dia akan bawa kepada demokrasi. Tapi jangan lupa juga yang Hayek sebut dalam
The Road to Surrender. Demokrasi bukan matlamat. Demokrasi cuma wahana untuk memelihara kebebasan individu. Jadi kebebasan individu yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kata Hayek, dia sebut kata dia sokong yang dictatorship yang liberal tu, sebab dalam dictatorship yang liberal tu dia tak tekan kebebasan individu, walaupun tak terjadi di Chile macam tu. Tapi itu dia punya statement yang umum. Dia punya statement yang umum. Itu satu. Yang kedua, masalah Keynes, saya terus terang saya tak membaca Keynes. Sebab saya belum sempat lagi nak baca Keynes. Ni baru nak start baca Keynes. Jadi kena Hayek ni kenal terus jatuh cinta pada pertama, jadi tak baca lagi yang lain. Jantan lain tak tengok lagi. Cumanya yang saya faham, pada Keynes dan Hayek, maknanya perbezaan dia saya rasa tak mungkin lari daripada apa yang dapat dalam Naruto Suda. Masalah nak regulate sekian, nak regulate katakan kewangan dalam negara sebagai contoh. Nak regulate tu saya tak tahu secara detail, tapi selagi kita ambil ingat benda-benda yang asas yang Hayek sebutkan, bagi Hayekian, saya rasa tak akan ada masalah. Cumanya kena bincang satu-satu detail. Yang regulation tu apa? Nak regulate interest ke? Nak regulate apa ke? Jadi kena bincang. Kalau regulate katakan bunga faedah pinjaman perubahan, apa akan jadi? Dari segi prinsip dia macam mana? Dari prinsip mana? Prinsip Hayek, prinsip Keynes. Kalau katakan melibatkan kedua-dua mazhab, yang mana satu kita nak pegang dalam konteks masa, dalam keadaan yang sekarang ni, katakan macam mana kita nak prinsip mana yang kita nak kita nak kompromi pada prinsip yang macam mana. Jadi benda tu agak detail, dan saya baru tadi bincang dengan sembang-sembang lah dengan kawan yang masalah dia ekonomi. Bila kita tak fasih ni, dia susah sikit nak bincang pasal beza antara Keynes dengan Hayek. Contoh macam mana inflasi digunakan sebagai cara untuk untuk menangani krisis dan sebagainya. Jadi itu kita saya kurang faham. Mungkin Amir kau boleh tolong explain, ataupun Wasaiful kau boleh explain. Yang ketiga, masalah krisis ekonomi. Sebab apa yang nampak Keynesian, tak nampak Hayekian. Dia Hayekian ni, dia tak banyak cakap tu, dia tak banyak menulis. Dia tak jadi pesyarah, dia jadi tokek, dia buat bisnes. Tapi ada kelompok intellectual liberal, especially yang mendukung Hayek ni, yang mengembangkan pemikiran Hayek ni ada. Cumanya mungkin sebab kita tu beli buku kat Malaysia ni banyak Keynesian tu. Tapi yalah, yang nama yang Nazri sebutkan tadi macam Joseph Stiglitz dan sebagainya, yang tu yang nampak dalam media antarabangsa kan, yang lebih popular di media antarabangsa. Thomas Friedman sebagai kolumnis New York Times. Jadi saya pernah baca lah, kalau katakan macam Friedman sebagai contoh, tapi bagi saya, setakat pembacaan saya yang terbatas, kritik yang dikemukakan dan penyelesaian yang dikemukakan tak lebih sebagai satu reaksi terhadap keadaan semasa
yang tiba-tiba ada krisis. Ini masalah, ni saya mula nak keluar hujah agama. Masalah kita tak boleh terima bahawa ekonomi zaman dia ada up and down, kan? Jadi even nak doa ni, Nabi pun pernah sebut Islam dia ada masa dia duduk atas, ada masa duduk bawah. Jadi dia memang lumrah dia macam tu. Contohlah katakan harga barang, harga barang ada masa dia naik. Dia naik sebab apa? Sebab supply kurang. Bila masa dia naik tu, kita tengok, oi, apa jual singgam, jual singgam, chewing gum. Jual singgam, jual chewing gum ni untung. Sebungkus chewing gum 3 biji chewing gum dapat untung 100%. Kan? Jadi tengok, untung banyak, jadi pakai buat chewing gum. Bila pakai buat chewing gum, dia punya supply jadi lebih, harga dia jatuh. Bila harga dia jatuh, kan, orang pakai roti pula. Pakai roti buat pula. Bila pakai roti buat pula, harga dia supply kurang, harga dia naik balik. Nampak dia naik turun macam tu. Jadi jangan duk kalut nak pergi jaga harga ikan ke apa ke, ada ikan memang Tuhan tentu kita itu ikan tak banyak. Dia naik turun dulu tu. Kalau kita start control, kan, kalau kita gabra, yang bagi saya macam Thomas Friedman ni, dia setakat yang saya baca lah sekali lagi, dia macam orang gabra, relax kan. Jadi detail dia mungkin lebih lebih canggih daripada tu lah. Pembincangan Justus Stiglitz contohnya mungkin lebih canggih daripada tu. Tapi yang saya terkesan itu, dia orang kata apa, gabra kan. Dan juga kadang-kadang yang dia address tu, yang dia kritik itu benda-benda yang spesifik. Katakan benda yang terjadi, katakan subprime di Amerika contoh. Boleh tak saya tiba-tiba mai kata subprime di Amerika salah kapitalis, kan? Dan tiba-tiba kita nak bagi ataupun saya kata subprime di Amerika ni saya salah libertarian, salah Hayekian, dan tiba-tiba saya mai dengan penyelesaian Keynesian. Jadi saya rasa itu tak wajar, sebab dia kan banyak faktor. Kalau katakan subprime, kalau katakan contohnya benda tu daripada awal dia tak jadi, orang kata apa, kerajaan ada mekanisme untuk kontrol yang tak sampai jadi gila macam tu, bagi contoh. Dan kemudian kita kena ambil kira juga kegilaan manusia, kan? Dah tak mampu beli rumah, pergi beli rumah, kan? Dan di Malaysia ini jangan katakan manusia gila, kerajaan cuba nak jadikan manusia gila, kan? Gaji 3,000 beli rumah 400,000. Gaji 3,000 beli rumah 250,000, beli rumah 400,000. Jadi takkan salah ayat juga tu. Kan? Semua benda yang apa ni macam tu lah, lebih kuat. Minta maaf kalau tak boleh jawab secara detail. Sebenarnya Ustaz, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dia takut dia masuk ni. Dia masalah hutan. Okey, soalan aku ada dua soalan. Pertama, soalan aku macam ada hak pemilikan individu kan. Cuma macam mana masalah macam negeri-negeri ataupun negara-negara yang sempit, contoh macam Pulau Pinang ataupun Singapura kan. Kalau dia bagi hak pemilikan individu, jadi macam mana negara nak berjalan? Ataupun macam Pulau Pinang, tanah tu kalau kita kata okey, hak individu. Jadi di situ masalah pemilikan dalam keadaan kerajaan itu nak bergerak, tanah itu sama pula kan? Adakah kerajaan punya ataupun kerajaan individu punya?
Yang tu soalan yang memang tak ada dalam ayat. Okey, satu. Yang kedua, sejauh mana pemilikan kerajaan terhadap, sejauh mana kerajaan boleh memiliki, soalan. Contoh macam tanah kan. Kalaulah kerajaan tu dia tak boleh memiliki atas asas individunya kan. Macam mana situasi, macam contoh kita ada Putrajaya, jadi tanah itu mungkin kepunyaan individu, makanya kerajaan terpaksa menyewa. Ataupun memang kerajaan memang boleh memiliki tanah di Putrajaya itu dan buat bangunan, dan bangunan kerajaan itulah kepunyaan kerajaan. Allah. Ni nak suruh jawab ikut fikah kan? Okey, masalah pemilikan individu tadi saya tak berapa nak clear. Masalah kalau katakan di Penang lah, masalah pemilikan individu tu nanti dia buat jadi masalah macam mana? Dia macam contoh kan, kita letak contoh ni lah, Serdang kan. Serdang ni dia buat air kecil, tapi di satu negeri, contoh. Kalau sekiranya kita bagi hak pemilikan individu, jadi kerajaan macam mana nak ngurus tanah tu? Jadi macam mana? Okey, nanti individu uruslah. Lepas tu pembangunan kerajaan tu kena minta izin daripada individu ataupun tanah tu adalah kerajaan punya. Tetapi bila dia buat rumah, rakyat boleh menumpang dalam tanah kerajaan. Macam tu. Ni macam tak boleh nak elak kena jawab cara betul. Okey, pertama sekali masalah pemilikan individu tu dia memang dah asal milik dia. Okey. Mungkin maksud yang saya faham yang wajib tanya tu, bila katakan di kawasan yang padat, tanah-tanah milik individu, tapi ada keperluan pembangunan, kan? Ada keperluan untuk nak membangunkan kawasan itu. Katakan kawasan tanah individu di Penang, di Georgetown, di Tanjung Penaga. Tanah di Tanjung, harga ataupun nilai jutaan ataupun puluhan juta. Okey. Dia tak usahakan, tapi di kat situ ada keperluan untuk katakan buat pusat perdagangan yang akan bagi manfaat kepada penduduk seluruh negeri Penang. Jadi persoalan dia macam mana? Benda tu orang kata apa, kalau ikut ikut fikah dia biar macam tu tak lambat lah, 3 tahun dah memang kena rampai lah. Tapi dia hak milik individu tu tetap atas apa sekali alasan, maknanya dari segi moral kerajaan tak boleh ambil. Cumanya bila ada keperluan yang sangat mendesak, kan, ada kepentingan umum yang jelas, negotiate lah, dan benda tu biasa jadi. Dan memang ada, kalau tak salah memang ada mekanisme untuk maknanya ambil tanah. Tapi bukan ambil sajalah, ada yang rumah buat pagar lajak makan tanah kerajaan pun kerajaan bayar lagi semua kerja tu belakang. Padahal dia sah dah buat haram, kan? Jadi benda tu saya rasa tak ada masalah. Cumanya masalah dari kawasan padat katakan timbul masalah yang dalam bentuk lain. Bentuk rumah tak cukup. Rumah tak cukup. Orang KL ni sama ada duduk sewa ataupun tak ada rumah nak beli, ataupun tak ada rumah yang mampu dia nak beli, terlampau mahal. Ini ada kaitan dengan sistem ekonomi yang kita amalkan yang secara umum. Kalau katakan duit habis untuk bagi free, yang kita pun lambat lepas nak ambil, ya, macam mana dia nak buat pengangkutan awam yang besar pada contoh? Kalau naik kapal terbang, tengok helikopter kan, kalau ada di tanah tak kurang. Yang kurang tanah dekat Bukit Bintang. Kalau semua nak pakai duduk situ memang tak cukup. Tapi kalau di kawasan yang luar sikit sebagai contoh, tanah banyak, kan? Kita tengok macam katakan di Bukit Puntung sebagai contoh. Jadi kalau boleh bangunkan kawasan tu, dan duit kerajaan tu dia tak bazirkan dengan buat bisnes, kan? Yang orang yang handle tu dia tak peduli sangat pun untung ke rugi, sebab dah pegawai kerajaan, kan? Kalau rugi pun kan nak kena buang kerja, kan? Habis pun naik pangkat.
Kan? Sebab dia tak ada perkiraan tu, dia tak ada perkiraan profit, dia tak ada motivasi yang apa ni, tak ada perkiraan risiko. Kalau duit tak dibazirkan dalam bentuk-bentuk yang macam tu, dia disalurkan dalam benda-benda yang dihalalkan oleh Hayek dan liberal sedunia. Iaitu buat jalan, kan? Buat kereta api lah kita kata. Jadi tak ada masalah harga rumah nak naik tinggi sangat, kan? Jadi apa boleh beli banglo dekat Bukit Buntung boleh kata. Itu kalau dari segi yang apa soalan yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kerajaan boleh memiliki. Ini pun rasanya tak timbul lah selain daripada yang tadi ni. Maknanya kalau kata ada keperluan, dia ambil tanah dengan cara itu. Tanah kerajaan pun banyak. Yang lah masalah ni macam mana kita nak ambil tanah kerajaan ni jadi masalah. Dia apa sebab banyak kan tanah dia. Yang sampai hari ni pun orang-orang kalau katakan kita pergi kawasan pedalaman mana-mana, kita tanam pokok betik ke, tanam pokok ubi kayu ke apa kan, lepas satu jangka masa boleh minta grant dapat tanam. Dia tak ada ajar BMG, dia buat tanam ubi kayu boleh dapat tanam. Jadi itu saya rasa tak berbangkit lah. Tak, kecuali kalau ada yang kes yang khusus yang nak macam contoh Putrajaya kan. Putrajaya dikata sebagai pusat pentadbiran bagi Malaysia. Jadi semua bangunan oleh kerajaan. Okey, tanah itu pula, tanah siapa? Adakah tanah kerajaan ataupun tanah individu tertentu? Okey, kalau sekiranya kerajaan bagi hak milik pada individu, bermaksud bangunan-bangunan yang kerajaan bina itu ataupun bangunan itu punya rakyat, maknanya kerajaan membayar sewa kepada pempunyai tanah, bukan bangunan kerajaan punya. Jadi sebab itu soalannya sejauh mana kerajaan boleh memiliki itu, pemilikan bagi kerajaan itu. Apakah kalau tindakan tanah itu dimiliki oleh kerajaan, maka telah ternafinya mazhab liberalisme itu. Dia kalau mengikut mazhab Hayek, jadi bangunan infrastruktur yang tujuan dia untuk memenuhi fungsi kerajaan yang terbatas, itu tak ada masalah. Maknanya dia buat bangunan tu pejabat polis, ini tak ada masalah. Dia sebab fungsi kerajaan memang jaga keselamatan. Bangunan tu dia buat untuk apa ni, Jabatan Kerja Raya. Jadi program ni memang bangunan tu kena polis, kan? Tapi kerajaan nak ambil bangunan itu nak jadikan sebagai polis. Isunya tapak tanah itu dan bangunan itu siapa punya, adakah kerajaan punya ataupun individu tertentu punya. Okey, kalau kerajaan punya, fine, tak ada masalah. Isunya kalau individu punya, makanya kerajaan kena bayar sewa, betul kan? Beli. Okey, belilah. Okey, jadi bila beli, pemilikan milik itu kerajaan punya ke ataupun milik telah menafi, ada itulah menafinya mazhab liberalisme itu. Dia beli jadi hak dia. Maknanya kerajaan boleh memiliki juga. Kalau tak tahulah sistem macam mana. Macam mana kan sistem tu? Milik kerajaan Malaysia. Tak boleh tu, orang. Dan dia belilah. Dia beli dan jadi hak dia. Milik kerajaan. Cumanya kalau katakan dia beli bangunan tu untuk apa ni, buat bisnes dobi, tu bukan kerja dia, jadi tak boleh lah. Haram lah mengikut apa ya itu. Okay. Ni luar daripada konteks ekonomi lah, daripada sudut penterjemahan lah. Sebab Ustaz Hakim dia pakar dalam penterjemahan ni kan. Masalah yang saya faham daripada bila membuat penterjemahan, kebiasaannya adalah masalah untuk mengekalkan maksud asal teks tu. Jadi bila kita baca buku Jalan Perhambaan, adakah kita perlu untuk merujuk kepada teks asal dia ataupun kita boleh bergantung sepenuhnya dengan terjemahan ni? Itu soalan saya lah. Sebab biasanya berlaku misunderstanding lah, kesalahfahaman bila kita baca, kita sangka lain, tapi dalam teks asal sebenarnya maksud tafsir.
Tak ada. Memang kalau dalam tu memang ada masalah timbul. Contohnya yang saya sebut tadi, undang-undang formal. Undang-undang formal ni kita faham undang-undang rasmi. Tetapi benda tu ada apa ni, dalam buku tu dia ada sebab dia ada penjelasan yang masukkan undang-undang formal tu. Cumanya dalam baca, kalau kita baca karya yang edisi Melayu ni, maknanya kita kena kita apa, lebih teliti lah, dan kena lebih beringat. Maknanya setiap kali dia ulang undang-undang formal tu, kita rujuk kepada konteks yang dia jelaskan tadi. Perancangan contohnya, bila setiap kali dia sebut perancangan tu dalam konteks yang dijelaskan tu. Itu petua membaca ni. Kalau katakan dari segi masalah nak maksud asal tu, dia memang dia ada dua pendekatan menterjemah. Satu, menterjemah yang fokus dia tu untuk cari padanan kata. Yang ni lebih pada kerja yang bagi saya, kerja dia bukan menterjemah, tapi kerja dia memadankan kata. Yang tu biasanya dia akan agak dia akan ikut satu demi satu kataan. Yang satu lagi, dia semata-mata untuk sampaikan maksud. Jadi kalau kita tengok yang Inggerisnya dengan yang Melayunya, ini betul ke yang terjemah ni? Dia sebab dia lain sangat. Dalam buat terjemahan ayat ni, saya gabungkan dua-dua sekali. Ada waktu yang ayat dia terlampau complicated, saya memudahkan. Jadi kalau cari dalam yang bahasa Inggeris tu macam tak jumpa. Padahal ayat yang sama. Ada gabungkan lah. Ada waktu yang kekalkan ikut struktur yang asal, dan ada waktu yang saya ubah ayat. Ya, faham. Okay, ada lagi persoalan ataupun diskusi tak setuju ke? Ada? Saya pun suka jadi sosialis. Nak cakap ayat sesat ke apa? Ayat sesat. Sama sikit lah. Ya. Hayat secara dia punya nature, dia tak setuju dengan konsep affirmative action. Dan dia lihat bahawa kerajaan tak sepatutnya untuk buat dasar yang macam affirmative action kan, positif, diskriminasi positif. Kita angkat misalnya dalam konteks Malaysia, kita angkat etnik tertentu yang ketinggalan daripada dari segi equity, ekonomi, pendidikan dan sebagainya kan. Jadi kalau kita lihat asas kepada hayat ini persaingan. Okay, asas dia persaingan, tapi kita kena sedia maklum bahawa bukan semua orang tu datang daripada latar yang sama, ada latar yang berbeza kan. Jadi ada tak mekanisme yang diujarkan oleh Hayek ataupun pemikir-pemikir liberal selepas Hayek, bagaimana untuk kita dapat menyamaratakan hak untuk bersaing? Bukan soal hak yang sama rata, tapi hak untuk bersaing itu disamaratakan. Supaya misalnya dalam persaingan tu dia start dia tu dah boleh kata dah sama. Yang macam Rawls sebut kan, Rawls punya keadilan Rawls tu, dia kata bahawa setiap orang tu ada dia punya will of ignorance kan, yang semua orang ada dia punya dia punya asas dia tu dah berbeza kan. Tapi untuk memberikan keadilan dalam konteks ni, ada tak mekanisme yang diujarkan oleh Hayek ataupun pemikir-pemikir sealiran Hayek tak bagaimana untuk kita selesaikan soal penyamarataan hak persaingan, bukan hak yang sama rata, tapi hak persaingan. Saya ingat ni dalam buku ni dia tak sentuh bab tu. Dia tak sentuh dari masalah bermula peluang sama dari segi katakan jumlah modal yang sama.
ataupun kalau orang miskin ni dia dipermudahkan dengan sekian cara yang itu rasanya secara spesifik dia tak, seingat saya tak sentuh. Tapi kena ingat pertama sekali yang dikatakan affirmative action secara umum yang tu memang tak dia tolak, cumanya intervene dalam hal-hal tertentu. Itu dia tak tolak secara mutlak. Untuk campur tangan dalam hal-hal tertentu dia tak tolak secara mutlak. Tapi untuk katakan dasar tu yang Nazri sebut sendiri tadi, secara maknanya jadi dasar yang umum affirmative action, itu tak. Itu dia tak diharuskan. Masalah peluang yang sama ni kita katakan padang permainan yang rata. Padang permainan rata dalam konteks maknanya semua orang dibolehkan. Maksudnya dia macam main bola kan? Kerajaan tu jadi referee, dia bukan jadi tentukan siapa yang menang. Ya. Itu faham dia. Bukannya dengan cara katakan sekat keluarga yang kaya untuk terlibat dalam bisnes. Bukan dengan cara untuk sekat Giant sebab nak jaga kedai-kedai kecil. Bagi contoh. Sebab dia tengok, dia kata ni tak sama rata ni, Giant besar modal banyak, jadi kita tak boleh. Giant mesti buat yang kecil dekat Serdang sebab nak jaga yang Papa Mama Shop. Dia apa istilah kan? Jadi dari segi maknanya yang dikatakan rata tu semua orang boleh akses ataupun semua orang ada hak untuk mulakan perniagaan ataupun yang lebih spesifik tadi yang kita sebut, semua orang ada hak untuk mengejar matlamat dia dengan cara yang dipilihkan sesuai, bukan dengan cara sekat peluang orang lain yang mungkin lebih berupayaan untuk mula berniaga bagi contoh. Itu tak boleh. Ini dilema selalunya di kalangan negara-negara dunia ketiga. Malaysia saya anggap sebagai negara yang sedang membangun kan. Bila konsep yang Hayek bawa dalam konteks yang sedemikian, so kita boleh lihat banyak kemasukan multinational corporation yang masuk dan akhirnya ekonomi domestik tu jadi kacau. Pasal apa? Pasal ada McDonald masuk, boleh lah dapat dia capital dia besar, so orang macam ni kecil tak boleh bersaing dan akhirnya kita punya ekonomi domestik ni sendiri yang jadi masalah. Ya, saya tak percaya macam tu sebab sebab akhirnya sebagai kita ambil contoh lah katakan kan, di Amerika sebagai contoh, Starbucks tu memang besar tapi tak bermaksud kedai-kedai kopi ni mati. Dan bahkan orang yang ada taste dia tak pergi ke Starbucks. Dia akan cari kedai-kedai kecil juga sebab lebih real dia punya experience sebagai contoh. Jadi sebab dia kalau kita apa cara lain kita nak buat? Kita nak halang dia daripada masuk. Kan? Kalau kita halang dia daripada masuk, mungkin kalau di sini kalau kita halang Starbucks masuk dulu, adakah Ipoh Old Town akan wujud? Sebagai contoh. Kan? Dah banyak puluh tahun dah ratus tahun dah ada makan kopi, tak ada apa Ipoh Old Town, Starbucks masuk ada Ipoh Old Town. Jadi benda yang bukan dalam Hayek tapi dalam bukan dalam buku Road to Freedom tapi dalam karya penulis lain sebagai contoh yang Broken Window dan sebagainya tu ada sebut kita jangan tengok benda yang immediate sebab benda yang ada banyak benda yang tak kita nampak secara clear, yang kita nampak secara jelas, yang orang kata yang mungkin wujud dan bagi lebih banyak manfaat. Dia yang katakan broken window tu macam ni. Budak main tujuh slipper pakai batu kena tingkat kedai.
Jadi setengah orang duk umur orang kata ni rugilah tu kedai ni. Tapi bagus mereka kata sebab bila tingkat tu pecah, kan? Tukang buat tingkap dapat duit. Yang kita tak nampak, kalau toke yang kita tak tahu, toke kedai tu dia duk plan nak buat, contoh yang apa AC ni bagi, dia duk plan nak buat baju baru, nak buat suit baru, necktie apa semua baru nak beli, kan? Yang tu kita tak nampak. Dia duk plan buat tu. Dia tak boleh nak beli baju baru tu sebab nak tiba-tiba nak kena perbaiki tingkap. Kalau dia boleh beli baju baru, dia bagi peluang pekerjaan kepada tukang jahit, orang yang buat kapal, orang yang tenun kapal, dan banyak lagi. Dan selain daripada itu, kalau tingkap tadi tak pecah, dalam kampung kekayaan dia bertambah. Dia ada bertambah satu baju baru. Sebab dia jadi isu dia bukan soal bila company tu masuk. Tapi bila dia nak masuk, dia kena ada seorang liaison, dia yang pegang monopoli. Macam misalnya KFC nak masuk, dia kena ada siapa tu? Jacob yang handle. So dia yang ada authority dekat situ tu. Dia yang pegang monopoli. Misalnya kalau 7-Eleven nak masuk tu, Vincent Tan yang masuk, dia yang pegang monopoli. Kat situ ada problem tu. Kalau kita lihat itu masalah sistem kerajaan. Sistem regulasi kerajaan tu dia bukan soal dia masuk. Tapi sebab kalau bila dia masuk, selalu dia mesti ada seorang yang pegang dia punya monopoli tu. Ya. What? Saya tak tahu pun dengar tadi sebenarnya soalan ditimbulkan. Adakah soalan tu mengenai nak jaga kebajikan kedai-kedai kecil ataupun betul-betul? Saya maksudkan misalnya apabila company besar ni masuk, daripada masuk misalnya KFC dia nak bawa branch ke sini, lepas tu McDonald atau 7-Eleven bawa branch ke sini, dia jadi masalah dia apabila untuk dia masuk tu kerajaan akan set dia kena ada seorang license officer untuk yang pegang monopoli kat sini. Misalnya 7-Eleven Vincent Tan yang pegang. So dekat situ yang akan ada timbul apabila banyak dia punya monopoli tu. So orang tak dapat nak bersaing. Adakah dia macam tu ataupun saya tak rasa contoh tu tepat sangat sebab kalau macam 7-Eleven itu bukan kerajaan yang kontrol hak untuk dia buka 7-Eleven. Yang kontrol dia adalah pemilik brand 7-Eleven, franchisor. Jadi dia pegang hak untuk bagi franchise kepada orang lain. Jadi itu hak dia, itu business dia. Dan saya rasa itu bukan government regulation tu punya masalah. Jadi bukan masalah pun, saya tak nampak sebagai masalah pun. So saya punya brand ialah ideas lah kata. So kalau orang lain nak buka nama yang sama dengan ideas juga, dia kena sembang dulu ada lah. Dia tak boleh lah main tiba-tiba buka ideas satu lagi kan, pakai logo sama, pakai brand sama, colour sama. So government tak terlibat di situ. Tapi kalau boleh saya nak expand sikit sebab satu lagi benda yang selalu telah ditimbulkan dalam kita bercakap mengenai perniagaan ni. Orang kata kalau kedai besar masuk, maka kedai-kedai kecil akan banyak kena tutup, tak boleh nak kopi sebagainya. Saya tak pasti timbul tidak isu ni, tapi basically ini satu isu yang selalu ditimbulkan, nak jaga kedai-kedai kecil. Dan bagi saya kadang-kadang ini satu idea yang saya susah nak faham mana datangnya. Sebab bilangan peniaga, kalau kita tengok bilangan peniaga, katalah berapa? 20-30% daripada seluruh rakyat yang lagi 60-70% majoriti ni adalah golongan pengguna. Tapi tiba-tiba apabila nak bercakap mengenai disebabkan dia nak juga bercakap mengenai melawan idea-idea ekonomi liberal, maka dia bagi hujah bahawa kita kena defend golongan pemodal. Dia tak perasan dalam dia bagi argument bahawa kita kena jaga kebajikan kedai-kedai yang lain-lain, kita jangan bagi kedai lain masuk. Sebenarnya dia bercakap mengenai menjaga kebajikan golongan pemodal, golongan kapitalis.
secara tak langsung. Sedangkan mereka yang berpegang dengan apa yang Hayek bawa dalam sistem pasaran, dia akan kata, kenapa kita nak jaga hak golongan peniaga ni? Kita pengguna, we want choice. So siapa nak masuk pun masuk lah. Jadi kita ada pilihan Starbucks ke, KFC ke, Tesco ke, company besar mana pun. Kalau saya nak pergi kat kedai mamak, saya pergi kedai mamak. Kalau saya pergi Tesco, saya pergi Tesco. So, pilihan itu penting. Jadi dalam konteks ni kadang-kadang kita banyak dimainkan dengan hujah yang orang bawa, sampai kadang-kadang kita tak rasa dengan hujah dia pun tak berapa logik sebenarnya. Tapi saya rasa ini juga argument Thatcher dan Reagan. Kalau sebab saya lihat Reagan dan Thatcher dia kemukakan konsep kita kena tolong pemodal, mana kita kena tolong ni kan, dia ada istilah dia tak silap, production ni dengan production base ke consumption base. Of course, bagi saya golongan peniaga patut dibantu ataupun golongan peniaga perlu dibenarkan untuk berniaga. Okay. Tapi janganlah dalam menjaga hak golongan peniaga kita menzalimi ataupun menafikan hak pengguna yang golongan majoriti. Jadi bagi saya lebih penting ialah kita pastikan sistem pasaran fungsi. Dalam maksud bila kita bercakap mengenai persaingan antara dua company, sama ada dia besar atau dia kecil, bagi saya itu kategori. Yang penting pengguna kena ada hak untuk memilih. So kalau sekiranya pengguna nak beli kat Starbucks, kita jangan memilih lah, sebab itu pilihan dia. Yang masalahnya sekarang ni, orang nak komplain Starbucks ni menyebabkan orang semua pergi kat dia. Dan orang pilih nak pergi situ, kenapa kita nak halang orang pergi Starbucks? So dan dia bagi argument pula, kalau Starbucks wujud kat semua tempat, KFC wujud semua tempat, habis Maulana tutup kan? Sedangkan Maulana tu kapitalis juga. Nampak? Pemilik Maulana ni adalah seorang pemodal juga. Kenapa pemodal A dia jadi anak persaingan, tapi pemodal B dia diskriminasi? So kalau sekiranya kita bukan di persaingan, maka it really should not matter yang masuk ni kecil ke besar ke. Yang pentingnya rakyat sebagai pengguna kena ada hak untuk memilih. Dan dasar kerajaan, kalau kita cakap ni apa yang ada kerja, dasar kerajaan jangan kontrol the ekonomi supaya siapa-siapa nak masuk boleh masuk. Macam yang Mustaqil sebut tadi, kalau pergi kat negara-negara maju, sebenarnya tak payah pergi negara-negara sangat, pergi bangsa je. Pergi bangsa, ada Starbucks, ada Coffee Bean, tapi orang cari artisan kopi juga. Orang cari kopi yang dia rasa pelik sikit. Cawan. Cawan, nampak? Sebab dia orang cari benda unik. So golongan, jadi kita sebagai pengguna ada pilihan, itu je. Dan this is the basis of liberal economics, punya prinsipal. Pengguna kena ada pilihan. So itulah dua orang. Saya duduk dengar dialog tadi. Sampai saya ingat ada satu masa tu dia cakap ini peniaga kecil. Sedangkan kenapa kita perlu bezakan antara peniaga kecil dengan peniaga besar? Sebab dulu peniaga kalau kita nak defend peniaga kecil, adalah peniaga kecil pula jadi monopoli. Tapi saya rasa kalau pembincangan itu dia melibatkan konteks yang lebih besar kan, dalam konteks globalization dengan localization atau domestic punya empowerment kan. Saya tak tahu lah. So kalau if you open up the economy, katalah buka ekonomi Malaysia, sign TPPA kata, lepas tu habis segala company dari US masuk. Sebab apa company US masuk? Sebab rakyat Malaysia nak beli barang dia. So kalau rakyat Malaysia nak beli barang dia, kenapa kita tak boleh? Nampak? Kenapa kita kata kena beli barang daripada kenapa kita tak boleh beli BlackBerry? Kenapa nak kena beli apa? Monkeys. Buat ke kan? Kenapa tak boleh beli Apple dan beli Monkeys? So argument kadang-kadang tak logik lah. Beli ni lah berkan walaupun tingkat tak boleh buka macam biasa. So argument ini bagi saya dia agak dia sebenarnya tidak berbijak di dunia nyata. Kalau dia sendiri pun dia akan beli barang. Ni orang yang banyak ada komplain ni, yang kata kita kena pertahan dengan peniaga kecil. Dia yang bestnya dia duduk kat Starbucks. Masih tak, tapi kita kena pertahan dengan peniaga kecil. Dia bukan nak minum kat kedai mamak macam kita. Paling leceh pun orang tahu. So this is the irony of the situation. Ramai orang yang bercakap dari segi teori, tapi dia tak hidup dalam alam realiti macam kita. Realiti kita nak pilihan.
So itulah just a reason issue. Ada soalan? Sorry. Okey, Soalan saya pun bahas tu soalan. sebelum start kita dia lebih kurang dalam 15 minit ni, 17 minit ya, 17 minit ni. Jadi kita Dia pesan dia kedaulatan undang-undang kan. Rule of law tadi kan. Kan punya orang Arab sikit kan. Jadi cerita dia bila macam jadi bila peniaga luar masuk macam tap-tap asal ingat ke Muhammad tu lah. Okay, right. Jadi dia masuk mesti dia ada minta izin dari kerajaan untuk masuk kan. Makanya kerajaan itu dia ada undang-undang. Okey, apakah kerajaan menghalang dia masuk? Bila dia menghalang macam dia tak bebas kat situ kan. Jadi apa perlunya ada undang-undang dalam menghalang itu? Jadi kalau sebuah negara dia ada undang-undang menghalang orang luar berniaga dalam negara kita, apakah ternafi maksud liberalisme itu? Ya, bukan liberal. Sebab itu antara benda yang penting dan memang jadi wacana di waktu itu. Antara wacana penting adalah free trade. Sebab tu keluar karya-karya macam katakan petition of the makers, petition pembuat lilin. Kalau kita nak protect pembuat lilin kan, secara mudah ni, kalau kita nak protect pembuat lilin, negara tu bubuh kelambu semua. Sebab matahari tu dari luar dia punya cahaya dia lagi dahsyat daripada lilin. Jadi kita tutup semua. Bila tutup semua ni lagi banyak lilin kita nak pakai. Jadi lagi makmur pembuat lilin dalam negara kita. Jadi memang tak liberal. Sebab tu antara benda yang penting tu free trade. Dan kalau katakan sebut Tesco dan sebagainya dalam konteks tu, right, dia mesti dibenarkan masuk. Cumanya mungkinlah ada sekatan-sekatan yang macam kita kata tadi. Kalau dia bubuh dia bubuh racun dalam kopi, masalah lah. Jadi setakat maknanya undang-undang nak pastikan kata tak ada mudarat yang macam tu, okey. Tapi mesti ada kebebasan. Dan memang dalam falsafah liberal tu dia punya fokus point dia kebebasan pengguna yang macam saya sebut tadi untuk pilih. Dia persoalan ayam KFC lemak banyak itu bukan masalah liberal. Itu bukan concern, bukan kebimbangan liberal. Dia yang dia concern kalau orang tu nak ayam banyak lemak, dia mesti boleh pilih. Jadi kalau Hayek tulis kitab tasawuf, mungkin dia akan kata jangan makan KFC. Jadi dalam kitab tasawuf Hayek dia kata jangan makan KFC. Dalam kitab undang-undang dia kata mesti dibenarkan kalau KFC nak buka di Al-Ustaz. Kita jangan keliru. Yang kita banyak bangkitkan dan kita kritik kapitalism dan liberalism. Kita keliru antara nilai yang bagi kita lebih tinggi dengan dengan nilai yang kita anggap rendah. Even nilai tu pun yang Hayek sebut, kita tak boleh nak ni. Kita memang kita rasa kata sebaik-baiknya kita pakai baju ni kain kapas. Kan? Jadi buatlah kajian saintifik dan sebagainya, memang terbukti baju ni kain kapas. Kan? Tiba-tiba dan kita nak paksa rakyat Malaysia ni semua pakai kain kapas. Kan? Semua tak pakai songkit. Jadi dia tak mahu macam tu. Dan liberal ni dia mesti ada kebebasan memilih. Dan dia percaya dan terbukti bila ada persaingan, bila ada kebebasan untuk memilih ni, semakin banyak, salah satu kesan baik dia, semakin banyak produk keluar, semakin banyak pilihan, dan produk yang keluar baru-baru ni mungkin lebih canggih dan kos perkhidmatan dan barang jadi lebih rendah. Kan? Yang kita tak puas hati dekat dapat Asia tu ni, Fernandez ni kedekut tak bagi yang sejuk lah apa semua kan. Kata kapal terbang yang sejuk pun tak bagi. Masa kita naik kapal terbang kalau tak sebab ada Asia? Tak masa. Mahal nak tu. Kan? Lemah RM60 boleh dapat balik Ustaz. Dapat biskut. Dapat nasi je. Jadi yang fokus liberalism ni dia tengok macam tu.
Sebab dia tahu dan yang dikatakan tangan gaib tu kan, walaupun disebut sekali je dalam apa definition tangan gaib ni kan, tapi iman dia tu kuat tu dia. Sebab saintifik benda tu memang bila katakan ada persaingan, servis semakin murah, barang dia boleh jadi semakin bagus, katakan. Itu yang kita jadi contoh kopi. Jadi manusia dia semakin kritik, dia nak hidup. Jadi dia mungkin Tesco buka, dia terpaksa lah tutup kedai runcit dia, ataupun kedai runcit tu dia ada specialty kan. Tesco jual, iyalah dia benda besar kan, so dia jual, katakan dia jual Halia yang keluar mass production. Tapi kedai runcit ni dia jual Halia ni, Halia tua elok yang main benda bentuk betul. Jadi orang kalau dulu tak ada lah, kita kena beli bentuk sendiri ya. Tapi lah ni benda tu dia orang kata apa, bukan setakat pilihan semakin banyak, tapi kualiti barang-barang yang ada tu pun semakin tinggi dari segi perkhidmatan sebagai contoh. Kalau dulu nak beli nyok main kedai tu, lah ni kedai runcit mamak, kedai runcit Aceh ni sanggup pergi hantar nyok orang kita. Jadi tu yang kata kita nak fikir pasal kemudahan, yang kita mudah ni kita tak fikir. Kita makin mudah ni. Tak bohong kalau kata duduk di saya duduk kondo ni tempat ada lift. Nak beli ayam lah ni, ayam kampung, telefon lah. Dia main hantar ayam kampung di rumah, seekor pun dia main hantar. Bagusnya ada Tesco ni. Bukan Tesco hantar kedai, ataupun tukar sembelih ayam tu main hantar. Jadi semakin bagus. Pilihlah kapitalisme. Okey, ada soalan terakhir kalau ada sebelum kita tutup. Soalan terakhir. Ada. Apa yang saya nampak kan, kita bincang kapitalisme ini satu benda secara belum cukup panjang. Saya rasa kalau macam sampai satu tahap bila kapitalisme dia monopoli sampai kita katakan sebagai monopoli mutlak. Maksudnya sambil dia naik seorang, pada masa itu juga selepas jangka masa yang lama, yang lain yang dikatakan memberi persaingan kepada kapitalis tadi dah collapse, maksudnya dah bankrupt. Jadi sampai satu tahap dia orang yang kawal harga barang. Jadi pada masa yang lain dah tak boleh lah nak bagi apa-apa persaingan. Dan pada masa itu dia orang dah naikkan harga barang dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya lah, setelah jangka masa panjang, benda ni kapitalis sendiri mungkin memakan kita. Dan satu view yang lain saya rasakan, kalau macam contoh kita nak buat projek bangunan kan, lepas tu kita yang datang yang biasa menang tender menang ni ambil daripada luar negara sebab mereka ada dana yang banyak. So sampai satu tahap aliran keluar duit kita daripada negara akan sentiasa keluar sampai satu tahap kita yang akan sumber dalam negara kita memang akan terkeringan lah. Itu yang mudah. So apa pandangan? Untuk masalah tu yang pertama tadi kita dah bincang. Harga barang naik, dia tak pernah terjadi kita collapse terus. Bila harga barang naik, akan ada orang yang main dengan reka ataupun cipta buat keluar barang lain yang dengan harga yang rendah. Yang jadi macam tu. Dia tak jadi habis dah. Kau ni je lah boleh keluar cancel, orang lain tak boleh keluar lagi. Tak, dia tak jadi macam tu. Dalam ekonomi yang bebas akan sentiasa ada persaingan, akan sentiasa ada orang buat invention untuk lawan dengan yang besar tadi. Yang masalah tadi yang kedua tu apa nama? Aliran duit keluar. Ini pun salah satu salah faham ekonomi. Dia dalam ekonomi duit yang keluar tu sebenarnya sama banyak mana dia keluar, banyak itulah dia masuk duit. Sebab kita perlu barang dia kan, dia perlu barang. Okey, kita perlu barang,
Amerika. Dia pun supply kat kita bagi duit kat dia. Dia pula perlu barang Jerman. Dia beli dari Jerman pula. Jerman pula perlu barang Indonesia. Dia beli barang Indonesia pula. Indonesia pula dia main shopping kat Malaysia. Duit tu saya faham lah. Maksud dia jadi isu dia macam ni tau. Macam konsep patent. Patent kan. Sekarang kita banyak generic produk kan. Misalnya Panadol. Saya sentuh sikit lah. Kalau ni mungkin boleh kritik saya balik kalau saya salah. Misalnya sekarang ni Panadol kita ada generic produk kan. Kita tak ada produk yang ada patent ni. Kita tak ada patent extension tu kan. Misalnya Panadol kita boleh dapat sekarang harga RM5. Dengan kita punya taraf kita Malaysia, kita hanya mampu beli misalnya Panadol dengan harga RM5. Tapi bila dia dah sign patent extension tu, misalnya kita kena ikut standard kat Amerika. Amerika harga dia 25, misalnya $5 dah jadi RM25. Jadi bila kita kena dapatkan harga, kita terpaksa beli harga Panadol ni dengan taraf yang kita tak mampu. Maksudnya tiba-tiba kalau kita nak ikut standard yang Amerika punya Panadol harga RM25, so dia masuk Malaysia dia jadi RM25 dan orang-orang ni tak terbeban untuk beli pasal harga dia lagi tinggi dan kita tak ada pilihan. So macam mana dia punya position yang dalam apa tu? TPPA. Salah satu lah. Yang ni saya terus memang saya tak tahu dia punya TPPA tu kan dengan dia macam mana. Saya tak tahu lah beberapa orang yang tahu sebenarnya dengan TPPA. Saya pun tahu. Saya jawab ni. Dia sebenarnya dua soalan yang berbeza. Satu mengenai balance of trade. Satu lagi mengenai intellectual property rights. Dua-dua ni kalau nak jawab secara detail, saya rasa memang memerlukan perbincangan yang panjang lah. Dia jadi macam yang 2 minggu lepas kan. Allah tu teori itu fakta. Jadi first sekali balance of trade ni saya rasa yang paling senang sekali if you just Google banyak teks saya explain mengenai kenapa kita nak argument dengan balance of trade ni. Dia kadang-kadang bukan satu perbincangan yang tepat mengenai situasi sebenar. Sebab macam saya sebutlah, kita ukur balance negara A dan negara B, sedangkan transaksi yang berlaku mungkin A, B, C, D, E pergi balik ke A. Jadi dia mungkin tak balance. Tapi panjanglah discussion. Saya intellectual property rights. Ubat tadi spesifik ya. Dia soalan ni dia macam chicken and egg situation. Sebab kalau pakai contoh Panadol ni benda sebenarnya paracetamol dia dalam itu yang menyebabkan yang ada antibiotik effect dia yang boleh kurangkan demam, kurangkan sakitnya paracetamol. Brand dia Panadol. Jadi ada satu company yang mula jumpa kata ini dia molekul dan dia spend banyak untuk develop benda tu. Jadi contoh yang paling senang ni lah, buat kos tu. Ya, study ke kerja sekarang? Saya dengan Surai. Dengan? Surai satu ayat. Surai ayat. Okey. Dan tapi study bidang apa? Ekonomi. Okey. Katalah tulis buku pasal ekonomi. Dia contoh senang. Katalah tulis buku. Takkan tulis buku lah jawab exam. Dua exam. Based on your argument tadi yang kata sepatutnya bila dah jumpa satu ubat untuk kebaikan semua orang, maka benda tu patutnya boleh share, tak mahal sangat, supaya senang beli. Kalau kita nak bawa dalam komuniti studi, maksudnya seorang yang masuk exam, dia ada tanggungjawab share ke semua orang dalam dewan. Nampak? Sebab dia dah jumpa jawapan pada soalan yang dia tanya. So soalan yang dia tanya dalam bidang perubatan tadi lah, macam mana ubat, apa dia ubat yang boleh menyelesaikan sakit kepala. So dalam exam dia tanya apa dia tanya soalan nombor satu, apa dia sekian. So student yang pertama jawab, kalau based on that argument tadi, dia jawab soalan tu dan dia tak share, maka dia tidak bertanggungjawab dan dia zalimi orang lain sebab tak tolong kawan-kawan yang tengah exam juga. So tapi sebenarnya ini intellectual property, dia dah invest banyak masa, dia study, dia buat revision, dia buat study group, dia pergi exam, dia tulis jawapan yang baik, maka dia berhak dapat A berbanding dengan orang yang tak study pun course. So takkan tak study pun tapi tiba-tiba dapat A juga. So the argument is almost the same. Ada satu company yang invest sekian banyak duit untuk dapat satu molekul yang boleh jadi ubat. Kemudian ubat tu
mestilah dia nak recover balik dia punya investment. Kalau sekiranya protection tak dibagi kepada hak kepemilikan harta intelek dia, maksudnya dia jumpa je ubat tu, semua orang boleh buat ubat yang sama, rugi. Apa motivasi dia untuk invest supaya banyak lagi ubat-ubat baru boleh ditemui? Tak ada motivation untuk study. Sebab as soon as study boleh jawab itu, makin satu dewan dia share jawapan. Nampak kan? Jadi argument dia macam tu. So the argument for intellectual property rights ni ialah untuk memastikan bahawa sentiasa ada, kalau kita cakap tentang ubat secara spesifik, untuk memastikan sentiasa ada ubat yang ditemui, dikaji, ditemui, dibuat, maka kena ada protection pada intellectual property tadi. Sama juga macam dengan lagu. Kalau sekiranya as soon as sama nyanyi lagu, semua orang boleh nyanyi lagu dan dia boleh buat album lagu yang sama, maka tak wujudlah penyanyi-penyanyi yang tiba-tiba jadi kaya raya dan sebab dia ada skill yang tertentu dia tu. So intellectual property is something really important, dan dia adalah aset, adalah harta yang kena dijaga. Dia bukan benda yang jumpa terus boleh bagi semua orang. Tetapi your question tadi ialah mengenai selepas habis protection, maka dia nak continue lagi. Extension lah. Extension. Saya rasa benda ni biasa. If you write a book, bukan buku lah. If you write a book lah, for example, ada satu buku, atau buat apa-apa, jumpa satu benda ni, what do you think you will do? Kalau boleh dapat protection, government kata, okay, Encik dah spend RM100,000 untuk buat satu benda ni, untuk telefon ke apa-apa lah, teknologi, spend RM100,000. Saya sebagai kerajaan, saya bagi perlindungan sebanyak 5 tahun. Lepas tu, nasib lah, dapat ke tak dapat balik ke, investment $400,000, that's your problem, not mine. What would you say to that government? You will say the government is irresponsible. Nampak kan? Tapi sekarang ni, disebabkan masalah tu ialah duit orang lain yang nak invest, kita tak rasa bahawa kita keluar duit, maka kita rasa kita tak adil. Sekali jadi kat kita, baru kita sedar. Tapi dia tambah sikit kan, dia jadi macam buku lah, penerbitan buku kan, dia ada satu tahap, dia ada dia punya period. Macam buku klasik tu dia dah 100 tahun, okay. Nak tak nak, dia tak boleh nak terus dia punya period kan. Okay, dia boleh reprint tanpa ada ni kan. So mungkin ada dia punya period. Ya, dia period tu ialah satu jangka masa berapa lama tu ialah satu perkara yang ditentukan secara arbitrary. Dia tak ada basis, tak ada dalil yang mengatakan bahawa buku mesti 100 tahun, ubat mesti 30, benda ni mesti 40 tahun, benda ni mesti 50. Dia tak ada satu benda, tak ada satu dalil nakli yang kata bahawa inilah dia tempoh masanya. Yang ada ialah beberapa orang datang sembang-sembang ataupun dia panggil bermesyuarat, dan kemudian ditentukan inilah tempoh masanya. So saya rasa yang pentingnya kat sini ialah kita mula-mula kita recognize bahawa ada intellectual property rights yang perlu dilindungi, dan untuk memastikan bahawa berterusan akan ada innovation dalam penemuan barang-barang baru, maka intellectual property rights ini perlu dilindungi. Dan dari segi teori juga, lebih lama lebih bagus. Sebab kalau someone boleh kalau perlindungan itu dibagi cukup lama, lebih ramai orang akan ada keyakinan bahawa kalau dia invest, dia dapat balik investment. So dia akan lebih ni lah, so dia akan lebih banyak membantu. So first kali, intellectual property rights must be recognized. Secondly, lagi lama lagi bagus sebenarnya, untuk menggalakkan lebih ramai orang buat benda-benda baru. Perbincangan kita sekarang ialah orang banyak lagi kata ubat tu boleh cure kanser. Takkan nak hidup sampai 40-50 tahun. Masalahnya kalau tak ada perlindungan, ubat tu tak akan ditemui daripada awal lagi. Dan biasanya orang yang demand supaya benda ni tidak dilindungi adalah mereka yang tak spend 1 sen pun untuk jumpa benda tu. Dalam kata lain, dia nak benefit free kan ni. Sebab tu dia nak juga support welfare state. Sebab dia nak benda free semua ni dia akan sokong lah. So the mentality is something that you need to understand, bahawa they do not
they want to benefit from something that does not belong to them in the first place. Saya pun nak kalau siapa-siapa sini ada duit, ada 100 ringgit dalam duit, saya pun nak ambil tu. Kalau dihalalkan untuk saya kata you boleh simpan your money, your wallet selama 3 jam je, lepas tu semua orang boleh ambil. Saya yang antara orang pertama akan datang. So benda-benda ni kena recognize tu bahawa dia ada prinsip asas ni. Prinsip asasnya hak pemilikan harta intelek. Lagi lama lagi bagus. Dan kalau sekiranya kita nak bincang memendekkan yang ke masa perlindungan tu, maka kita kena recognize bahawa we are violating somebody's rights. Jadi barulah perbincangan kita akan jadi lebih rasional. Tak adalah kita kata, apa ni, kalau dah jumpa takkan nak protect masalah. Aku nak ubat ni sebab mak aku kanser. Tak boleh lah gitu. Dia tidak semudah tu sebab harta orang lain kita tegak. Jadi maksudnya copyright tu bagus lah. Yes, of course. Copyright is really important. Kalau tidak, tak boleh juga dapat. Okey, terima kasih. Kan kita dah hampir ke tamat 11.30. Jadi kalau abang ada diskusi tu. Tak ada. Tak ada. Okey, di sini cuma ada satu pengumuman yang 2 minggu lagi, 19 hari bulan 3 kita akan menjemput Dr. Mazli Malik dengan tajuk Aku Hamba Tidak Bertuan Tapi Bertuhan. Jadi datang beramai-ramai lah. Nak bangkang ke nak berhujang ke dan sebagainya boleh lah. Poster dah siap. Kita pun jemput kalau pembina datang nak argue apa-apa yang patut lah. Okay, takat ni dulu untuk siri kedua pada